Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim. وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kuliah kita secara fizikal. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan rukun qauli di dalam salat. Ini antara perkara yang asas yang selalu kita sebut. Kita mulakan modul kita, iaitu modul yang asas di dalam tata cara ataupun tata kelola mendirikan ibadat salat. Kita fokus kepada 5 jenis rukun qauli yang menjadi kewajipan kepada kita untuk praktis dengan betul menurut terma dan syarat yang telah dinyatakan oleh para ulama di dalam modul kitab-kitab fiqh. Kita akan sambung tuan-tuan hari ini, iaitu kita masih lagi berada dalam rukun yang pertama daripada 5 rukun. Rukun qauli ada 5. Yang pertama iaitu membaca lafaz yang bernama takbiratul ihram. Kita sharing lebih kepada macam mana cara praktis yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Cara untuk kita praktis, walaupun kita dah lama tuan-tuan, ini lebih kepada ulang kaji untuk tujuan tak lain dan tidak bukan untuk kita improve ataupun mempertingkatkan kualiti bacaan kita ataupun kualiti ibadat solat kita. Bukan saja level ataupun standard sah, tetapi kita nak tingkatkan ibadat solat kita supaya target kita setiap praktikal kita dalam solat itu kita akan cuba untuk mendapatkan pahala yang semaksimal yang mungkin. Sebab itulah kita perlu tahu standard pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap perkataan dan juga perbuatan dalam solat. Sama ada perbuatan itu wajib, juga ada standard, 3 standard, dan begitu juga perbuatan sunat hai'ah ada standard dia, dan juga sunat ab'ad. Dalam solat tuan-tuan selalu kita sebut dan kita maklum ada 3 jenis komponen. Ada komponen wajib, ada komponen sunat ab'ad, ada 8, dan selebihnya ialah sunat hai'ah ataupun aksesori untuk kita cantik dan make up ibadat solat kita untuk kita dapat pahala yang maksimal. Baik, kita terus kepada terma dan syarat yang kita nak bincang berkaitan dengan cara menuturkan lafaz yang bernama takbiratul ihram. Diri dia ialah 8 perkataan. Kalau kita sebut dia akan bunyi Allahu Akbar. Cuma kita nak repair tuan-tuan supaya sebutan kita itu dia menepati dengan kehendak syarak.
tak terlebih, tak terkurang. Kalau terlebih pun terlebih yang tidak, orang panggil apa, tidak mencacatkan ibadat ataupun bacaan takbiratul ihram kita. Kalau terkurang ataupun terlebih dan terkurang yang tidak mencacatkan ibadat solat kita. Itu tujuan kita nak tengok. Baik, dia dalam kitab rujukan kita ini tuan-puan, dia ada 21 terma dan syarat. Tetapi kita nak sharing just 10 ataupun 9 syarat sahaja yang core ataupun yang penting. Yang 21 tu kita ambil 9, yang lebih itu dia lebih kepada yang simple sahaja. Kita pilih yang core. Baik, malam ni tuan-puan kita akan sambung yang keempat. Kita dah bincang 3 sebelum daripada ini. Kita akan sambung yang keempat daripada 9 syarat sah mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baik, yang keempat tuan-puan, sebelum ni yang pertama kita dah bincang mesti menutur dengan bahasa Arab yang menepati makhraj dan sifat huruf yang sempurna. Yang kedua kita dah bincang syarat yang kedua mesti mengucapkan lafaz takbiratul ihram di ketika berdiri. Kita dah bincang ada 3 isu. Dan yang ketiganya kita bincang sebelum daripada ini, iaitu tidak dibenarkan ketika kita menutur Allahu Akbar, tidak dibenarkan menambah huruf ataupun dipanggil bahasa mudah kita panggil tidak dibenarkan memanjang huruf hamzah di hadapan Allahu Akbar. Kita dah bincang. Kalau panjang dia ada kesan, ada 3 isu yang kita bincang. Kalau terpanjang ataupun sengaja memanjangkan, dia terlebih, dia get ready itu terlebih Allahu Akbar, maka tidak sah. Kena repeat balik, kena ulang balik Allahu Akbar. Jangan kita buat. Tapi kalau kita tak ada panduan ni tuan-puan, terkadang terbuat tanpa kita sedar. Baik, saya tiga terma dan yang keempat malam ni. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang keempat daripada 9 syarat ataupun terma dan syarat mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram, iaitu tidak menggugurkan huruf hamzah pada lafaz Allahu Akbar. Akbar, dia ada lafaz hamzah sebelum kaf, akbar. Seperti dibaca tanpa hamzah Allahu Akbar. Maka tidak sah bacaan takbiratul ihram tersebut. Apabila tidak sah, wajib diulang semula. Allahu Akbar. Janganlah kita buat tuan-puan, jangan tersasar. Cuma kita nak apa panggil apa, kita just follow dia punya terma sahaja. Dari segi praktikal di lapangan, jarang kita tersasar sehingga gugur satu hamzah. Biasanya terpanjang, terpendek, tertambah huruf. Itu yang banyak isu. Ada tergugur huruf tu jarang berlaku. Allahu Akbar. Jarang. Baik, settle tu pana. Kenapa tidak sah? Kerana menggugurkan satu huruf daripada 8 huruf takbiratul ihram. Tak sah. Kenapa? Kalau kita buang satu huruf, kita gugurkan satu huruf, bermakna tidak sempurna diri takbiratul ihram yang mempunyai 8 huruf. 2 kalimah kalau disebut dia akan berbunyi Allahu Akbar. Tiba-tiba kita gugur satu huruf, kita buang satu huruf, tak sebut satu huruf, dia hanya tinggal 7 huruf dan bunyi pun dia tak sama. Allahu Akbar. Settle tuan-puan, yang mudah kita akan ekspreskan. Baik, terma yang kelima. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang kelima ni yang orang panggil terkadang ada tersasut. Kelima. Apa dia yang kelima tuan-puan? Syarat yang kelima, tidak dibenarkan ataupun tidak boleh menambah ataupun membaca takbiratul ihram dengan
memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar, seperti dibaca Allahu Akbar. Bar itu dia tidak dibenarkan panjang walaupun 2 rakaat. Allahu Akbar sahaja, tak boleh Allahu Akbar. Bar walaupun 2 sahaja, tak sampai 3, tak sampai 4 pun tidak dibenarkan. Dia di sini dia agak rigid tu puan. Tak dibenarkan huruf ma, tak dibenarkan memanjangkan walaupun 1 huruf. Baik. Apabila memanjangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panjang lebih daripada 2 harakat. Sampai 4 harakat. Jangan kata 4, 2 pun tidak dibenarkan. Bar sahaja tidak dibenarkan. Ba alif ra. Jadi seolah-olah kita tambah 1 alif. Alif, kaf, ba, alif, ra. Jadi akbar. Maka tiada sah ucapan tersebut. Kenapa? Kerana dia ada 2 sebab kenapa tidak sah. Dan mesti repeat balik, dan dia ada kesan kepada ucapan tersebut. Kesan hukum. Kerana bertukar maknanya menjadi makna Allah gendan besar, bukan lagi Allah mahar besar. Jauh bertukar makna. Apabila kita tambah 1 huruf tuan-puan, dia bukan tidak ada makna. Huruf Arab ini tuan-puan, ada yang kita tambah huruf, dia akan memberi kesan kepada 2. Pertama, terkadang dia menjadi tidak ada makna. Tidak ada apa-apa makna. Yang kedua, terkadang dia bertukar kepada makna yang lain. Tambah huruf ataupun perbezaan baris. Tambah huruf dan beza baris ni tuan-puan, dia memberi kesan kepada makna ataupun tiada makna di dalam bahasa Arab. Kalau kita tambah 1 alif, ba alif ra, maka dia bertukar makna. Dia bukan tak jadi tidak ada makna. Apa makna dia? Makna dia daripada Allah Maha Besar menjadi Allah gendan besar. Gendan. Kita panggil apa? Sini gendam. Gendam lah kah? Gendam. Yang dipalu tu macam kompan. Bar akbar ini gendan besar. Dan sebab yang kedua kenapa tidak sah mesti repeat balik, kerana menambah 1 huruf daripada huruf takbiratul ihram. Takbiratul ihram diri dia ada 8 huruf, kita tambah 1 lagi jadi 9 huruf. Maka bukan lagi menjadi diri takbiratul ihram. Tak boleh di-adjust. Kalau 8 tak boleh ditokok tambah. Dan tak boleh dikurang. Walaupun 1 syaddah. Kita akan bahas akan datang tuan-puan, salam, tahiyat ataupun fatihah. Walaupun 1 syaddah kita gugur, kita tak sebut syaddah pun tak sah. Kenapa? Kerana syaddah itu termasuk diri takbir, diri tahiyat awal, diri fatihah dan diri salam. Sebab itu salam tuan-puan, ketika kita nak memberi salam, maka pastikan clear dari segi diri dia, dari segi syarat yang mesti kita follow. Baik. Settle. Kesimpulan tuan-puan, apabila kita tambah 1 huruf, maka tidak sah, wajib kita repeat balik, wajib kita ulang balik. Kenapa? Kerana dia bertukar makna, dan yang keduanya ialah kita jadi menambah huruf. Baik, settle. Sebelum kita nak bincang terma yang ke-6, dia ada kesan di sini tuan-puan, dia ada 3 isu yang kita nak bincang. 3 isu di sebalik kita menambah 1 huruf, dia keluar 3 hukum menurut ilmu fiqh. Hukum yang pertama ataupun isu yang pertama, di sebalik ucapan kita Allahu Akbar, di sebalik kita mengucap menambah 1 huruf, dia ada 3 kesan dari sudut hukum fiqh. Isu yang pertama, kesan yang pertamanya ialah
memanjangkan huruf ataupun lafaz akbar dengan sengaja. Memanjangkan dengan sengaja, apa kesan dia? Dia ada dua lagi. Satu, memanjang dengan sengaja. Lagi pula dia tahu makna. Dia orang belajar bahasa Arab, dia tahu makna. Dia tahu makna di sebalik dia tambah itu. Apa makna dia? Dan dia tahu hukum haram. Sengaja dia buat. Lagi pula dia tahu bertukar makna. Yang ketiga, dia tahu hukum di sebalik dia tambah, iaitu hukum haram. Kalau sekiranya dia sengaja tambah, bukan tersasul, bukan tak sengaja. Isu pertama, sengaja. Baik, kalau sengaja ni tuan-puan, sengaja, maka hukum dia ialah kufur wal'iyadzu billah. Sekiranya dibaca panjang ataupun mak huruf ba dengan sengaja dan mengetahui makna, makna dia tahu, serta mengetahui hukum haram membaca dengan panjang bar, sama ada pada lafaz takbiratul ihram ataupun pada takbir intiqalat. Dalam solat ada dua takbir. Takbiratul ihram ketika kita berdiri, rukun qauli, dan yang keduanya ialah takbir intiqalat, dia panggil sunat hay'ah. Ketika nak rakaat, nak sujud, bangkit daripada sujud, sunat takbir, itu takbir nama dia ialah intiqalat. Nak berpindah kepada rukun yang lain, maka disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada signal, ada syiar yang Allah Ta'ala tetapkan, iaitu ucapan takbir Allahu Akbar. Nak berpindah daripada rukun i'tidal, nak sujud, maka disunatkan kita bertakbir. Apa nama takbir itu? Nama dia adalah takbir intiqalat. Takbir nak berpindah kepada rukun i'tidal, kepada rukun sujud. Dan apa status takbir itu? Statusnya ialah sunat hay'ah, bukan aba'ad. Maknanya kalau tuan-puan tak takbir, tidak memberi kesan kepada amalan solat kita. Maksud kesan ini, kesan kecederaan kepada mutu ataupun kualiti diri solat, pahala solat. Pahala solat ini tuan-puan, dia ada rupa dia. Kita dah bahas di awal dulu. Pahala ini wujudi. Dia panggil amrun wujudi, bukan amrun i'tibar. Pahala ini statusnya tuan-puan, dia amrun wujudi, termasuk perkara yang real ada. Yang boleh dikesan dengan panca indera. Tetapi di alam syahadah, alam dunia, Allah tidak benarkan kita kesan pahala dengan panca indera. Allah tak benarkan kita melihat pahala, walaupun pahala itu boleh dilihat. Allah tak benarkan mendengar pahala, walaupun pahala itu tuan-puan boleh didengar. Allah tidak membenarkan kita menyentuh pahala di alam syahadah ini, alam dunia ini, walaupun pahala itu boleh disentuh. Kenapa? Kerana pahala itu statusnya ada. Apabila statusnya ada tuan-puan, dia ada rupa dia, boleh dilihat. Sebab itulah kita biasa baca dalam hadis berkaitan dengan ghaibiyah, perkara yang ghaib. Ketika mana kita berada di alam barzakh, Allah Subhanahu wa taala viewkan kepada kita rupa pahala yang datang kepada kita. Kenapa dia ada rupa tuan-puan? Kerana dia benda yang ada. Kenapa boleh tengok? Kerana dia benda yang ada. Sebab itulah kita kena cakna dan kena alert supaya kita nak jaga pahala kita ini, rupanya, kualitinya cantik. Maka di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ada dinamakan komponen yang ketiga di dalam solat, iaitu hay'ah, ataupun kita panggil aksesori, kita panggil makeup. Nak bagi cantik amalan solat kita, jangan kita tinggalkan amalan hay'ah. Antara hay'ah tuan-puan, nak cantikkan rupa pahala solat, iaitu takbir intiqalat.
Takbir intiqalab ini begitu juga dia termasuk syiar di dalam solat. Dia ada tata cara juga nak sebut. Tak boleh kita panjangkan bar. Dia boleh dipanjangkan, cuma bar itu tak boleh. Allahu Akbar. Itu boleh dipanjangkan, kita setting mengikut pergerakan kita. Nanti kita akan sebut di akhir nanti tuan-puan, cara sunat setelah selesai semua terma 9 ini, kemudian kita akan sharing berkaitan dengan ada beberapa perkara sunat yang kita buat ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Ada 3 perkara sunat. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, dia ada 3 perkara sunat asas dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Salah satu daripada 3 ialah sunat lafaz kita mengikut pergerakan. Ini disebut di dalam kitab Al-Imam Syafi'i. Itu sunat yang ketiga. Kalau pergerakan kita panjang, intiqalat ni kan panjang, daripada sujud daripada i'tidal nak ke sujud, dia panjang. Maka begitu juga kita dibolehkan panjang di sisi fiqahnya. Sebab itulah sembahyang ni tuan-puan, dia kena combine 2 peraturan. Satu peraturan tajwid, yang keduanya ialah peraturan fiqah. Tak boleh ambil fiqah tinggalkan tajwid, tak boleh. Ambil tajwid tinggalkan fiqah pun tak boleh, kerana dia kombinasi yang mesti dispadukan. Baik, settle tuan-puan. Tak boleh memanjangkan bab. Kesan yang pertama, sama ada pada lafaz takbiratul ihram yang memanjangkan bar itu, atau pada takbir intiqal, maka tidak sah bacaan tersebut. Bahkan idrab, bukan saja tidak sah bacaan, bahkan dihukumkan kufur. Ataupun dalam kitab i'anatul talibin, dalam hasyiah dia menyebut kafir murtad wal'iyadzu billah. Kenapa jadi murtad? Kerana bertukar makna daripada Allah Maha Besar kepada Allah Gendan Besar. Lagi pula kenapa bertukar jadi kufur status? Kerana pertama sengaja, yang kedua dia tahu makna, tukar makna pun dia sengaja juga, yang ketiga dia tahu hukum membaca itu adalah haram. Hukum menambah huruf dengan sengaja itu adalah haram. Walaupun haram, dia baca juga. Itulah kesan yang jadi kufur wal'iyadzubillah. Baik, isu yang kedua, tapakih yang kedua, kesan yang kedua. Memanjangkan bar ini, tambah 1 alif ini, dengan tidak sengaja. Inilah yang banyak berlaku di lapangan. Tersasul, ataupun dipanggil tak sedar. Tak sedar itu, tak perasan itu, kes yang ketiga. Kes yang kedua ini tersasul. Dipanggil tak sengaja. Kalau yang dia bukan tak sengaja, tapi dia tak perasan. Kenapa tak perasan? Karena dia tak tahu. Yang tambah 1 huruf itu tak sah bacaan. Kenapa dia tak tahu? Kerana dia tak ambil tahu. Itu standard lah. Jangan tuan-puan tanya, kenapa tak tahu Ustaz? Nah, itu standard lah. Kalau dah belajar tu tapi tak bertemu, itu lain. Dia dah ambil tahu cakna modul ni. Sebab modul ni modul yang wajib. Dia ambil tahu dulu tapi tak perasan. Itu lain cerita. Baik, isu kedua tuan-puan, panjangkan secara tidak sengaja. Manakala mereka yang membaca panjang huruf ba secara tidak sengaja ataupun tersasul, maka tidak sah bacaan tersebut dan tidak haram bacaan tersebut, tetapi wajib diulang lafaz tersebut tanpa bacaan secara panjang. Allahu Akbar, tersilap. Kemudian apa hukum tersilap? Kerana dia tak sengaja tersilap, hukum dia tak sah bacaan tersebut, tak haram, tetapi wajib diulang. Wajib dia mulakan balik Allahu Akbar. Jangan dia baca, dia sedar yang tak, dia tambah huruf ataupun panjang huruf, tiba-tiba dia teruskan
tanpa dia ulan menyebabkan status solat dia tidak sah, bukan batal. Batal lain, tak sah lain, walaupun konsep sama, nisbah berbeza. Tu dia panggil la yasihu dengan fasidatun. Tu istilah dalam kitab fiqh. Kenapa dia bukan dipanggil batal tetapi dipanggil fasidatun, dipanggil tidak sah? Kerana di awal itu, di awal solat, bermula dengan takbir yang pertama, dia melakukan perkara yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala takbirnya, menyebabkan takbir itu dirijek. Apabila takbir itu di awal lagi tidak diterima, menyebabkan status solat dia tidak diterima ataupun tidak sah, bukan batal. Batal di awalnya sah. Takbirnya Allahu Akbar, rakaat keduanya tiba-tiba dia melakukan perkara yang batal. Rakaat yang kedua dia melakukan beberapa perkara yang batal, sama ada sedar ataupun tidak, sama status di sisi Allah Ta'ala, tetap dinamakan solatnya batal, wajib diqada ataupun wajib diulang. Baik, settle tuan-puan. Kes yang ketiga. Yang ketiga termasuk memanjangkan secara sengaja, ataupun kes yang ketiga dipanggil memanjangkan dengan sengaja, sama dengan kes yang kedua tetapi dia beza. Sebab itulah ulama asingkan ada 3 kes ini. Setengah kitab yang asas dia hanya sebut 2, tetapi kitab yang lebih detail dia sebut 3. 3 ini dia sama tetapi nisbah dia berbeza. Dipanggil melakukan kesalahan dengan sengaja. Macam mana dia punya kes dia, tuan-puan? Adapun mereka yang memanjangkan huruf ba secara jahil, secara tak ambil tahu, dia tak ambil peduli tentang syarat menuturkan huruf ataupun syarat untuk menuturkan perkataan takbiratul ihram, itu dimaksud jahil. Jahil pula yang tidak dimaaf pada syarak. Ini kita dah bahas, tuan-puan, dalam kuliah sebelum daripada ni. Jahil di dalam kitab fiqh ada 2. Pertamanya jahil yang dimaafkan oleh syarak, walaupun dia melakukan kesalahan tetapi syarak menganggap sah solat dia. Ada jahil yang kedua yang bahaya, yang kita minta jauh daripada kita, itu jahil yang tidak dimaaf. Kita pernah sebut daripada dalam kuliah sebelum daripada ni. Jahil yang tidak dimaaf ni, tuan-puan, iaitu jahil yang dimaaf dulu. Jahil yang dimaaf ini, walaupun dia melakukan kesalahan, dia baca bacaan yang tak betul, bukan saja dari sudut fiqh, tapi bukan saja dari sudut tajwid, tapi dari sudut fiqh. Dia tajwid dengan fiqh ni, tuan-puan, piayawan dia fiqh lebih ringan daripada tajwid. Tajwid dia lebih ketat. Sebab tu dia kena combine dua-dua. Macam mana contoh, tuan-puan? Contoh dia, orang yang dimaafkan dalam solat ini, sekira dia melakukan kesalahan, dia panggil orang yang dimaafkan, jahil yang dimaafkan. Iaitu dia belajar, dia ambil tahu sekadar masa yang urufnya, yang umumnya majoriti orang boleh tahu. Tiba-tiba dia ini tetap tak boleh baca. Orang lain standard uruf kita, ataupun ulama panggil uruf, kita panggil panggil apa, dari segi umum, masyarakat umumnya 6 bulan menyebut bismillahirrahmanirrahim dah boleh dah. Tapi tiba-tiba dia ini termasuk orang yang payah, orang yang sukar, tetap tak boleh. 6 bulan tak boleh, setahun tak boleh. Maka dia ini dihukumkan oleh syarak kesilapan yang dimaafkan. Di dalam istilah syarak, tuan-puan, dia ada terma yang khusus, nama dia ialah ummi. Ummi ini ada 2, iaitu ummi yang dimaafkan oleh syarak, dan yang kedua ummi yang tidak dimaaf. Maksud apa ummi yang dimaaf? Kesilapan asas, masuk kesilapan asas, kesilapan bacaan wajib setelah dia melalui proses belajar mengikut standard umum, tetapi masih tak boleh. Huruf ba ni, tuan-puan, orang lain 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dah boleh sebut, tapi dia tak boleh sebut.
Oh kata waladdallin. Jadi dia tetap waladda, tak boleh waladda. Adakah dia mengikut proses standard? Ya. Cuma orang lain biasa standard umum dah boleh, tapi dia tak boleh. Maka tak boleh tetap menyebut bacaan yang salah, bacaan yang tak betul, maka tak betul itu dimaafkan. Cuma berlaku khilaf, tak nak sebutlah malam ni, tak akan sebut akan datang, pada dia nak jadi imam. Ada dua pendapat dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Qaul mu'tamad tak boleh jadi imam, qaul dhaif boleh jadi imam. Pendetailan kita akan sebut akan datang. Ha? Kalau dia waladda, dah belajar dah, adakah dia boleh jadi imam? Qaul yang mu'tamad mazhab al-Imam Syafi'i tak boleh jadi imam kepada orang lain. Karena dia dipanggil ummi yang dimaafkan. Orang di belakangnya boleh sebut waladda, tapi dia waladda, tak boleh jadi imam. Tapi qadha'i boleh jadi imam. Kenapa? Qadha'i lebih ringan, karena dirinya sah solat. Syarat ikut iman, orang yang dirinya sah solat, maka orang lain boleh ikut. Baik, saya itu dipanggil jahil yang dimaafkan. Tetapi jahil yang bahaya yang kita nak fokus ni tuan-tuan, jahil yang tidak dimaaf. Kesalahan dia tetap ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana rupa tuan-tuan ada dua? Ini berhati-hati supaya kita tidak termasuk dalam dua golongan. Dua golongan ini tuan-tuan termasuk jahil yang tidak dimaaf dalam syarak. Apabila tidak dimaaf, kalau dia buat kesilapan, dia baca silap, tetap di-reject oleh Allah Ta'ala, wajib qada, wajib repeat balik. Pertamanya ialah tuan-tuan, orang yang tidak melalui proses pengajian. Tak pernah ambil tahu pembacaan Fatihah, tak pernah ambil tahu bacaan takbiratul ihram, tak pernah belajar bahasa mudah. Ini golongan yang pertama. Baik, kita azan dulu. Kemudian kita sambung sikit saya tuan-tuan. Kita akan habiskan kes ini. Yang ke-6, 7 kita akan sambung bulan depan. Allahu Akbar. Allah. Rasulullah.
اللهم رب هذه صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة شرف الدرجة العالية والرفيع والعاصم مقاما إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita habiskan tuan kes yang terakhir ini, kemudian insyaAllah yang ke-6 dan ke-9 kita settlekan bulan depan. Baik, settle tuan-puan, iaitu last kali kita nak sebut, kita ulang balik, iaitu maaf jahil yang tidak dimaaf. Ada dua golongan. Golongan pertama tuan-puan, dia menyebut apapun bacaan dalam solat yang wajib, kita fokus yang wajib. Tak betul, kenapa? Kerana dia tidak melalui proses belajar yang betul. Walaupun diri dia anggap belajar, kenapa dia ambil buku belajar seseorang di rumah? Itu tidak dianggap belajar, mesti cuma guru. Ini pertama. Yang kedua, ini kedua golongan kedua ini yang kita kena alert. Kenapa? Kerana golongan kedua ini di sisi syarak tidak menganggap dia golongan yang belajar. Macam mana tuan-puan? Orang yang belajar tetapi tak sempat ataupun tak boleh menuturkan takbiratul ihram dengan betul. Kenapa? Kerana tak sampai tempoh belajar yang standard orang lain. Biasalah contoh di Qiyuruf. Jadi fiqh Qiyuruf nak boleh ni standard dia mesti satu-satu huruf ini, contohlah mesti makan masa juga. Tapi dia ini orang panggil give up awal, putus asa awal. Tok guru tegur 2-3 kali menyebabkan dia rasa apa nama ini, tak tahulah rasa apa, rasa malu ke rasa apa tuan-puan, menyebabkan tarik handbrake, stop terus, tak pergi. Ini biasalah kita baca Quran tuan-puan, bukan tuan-puan lah, tuan-puan tak apalah, kita dah ada apa nama ini, tuan guru kita ada, orang panggil apa, pengajian tu memang dah bertahun-tahun. Ni kita nak cerita tempat-tempat yang terpencil. Dia mengaji, apabila Tok Guru sebut 2-3, Tok Guru perbetulkan 2-3 kali, maka dia tak pergi. Tapi anggapan dia dah belajar tapi tak mampu. Dia kata, aku bukan tak boleh sebut kaf. Allahu Akbar. Orang kata, tak jadi, itu bukan kaf, itu qaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tak boleh sebut kaf. Kenapa? Adakah dia belajar? Katanya, ya, saya dah belajar. Rupanya dia belajar, tapi tak sampai tempoh standard umumnya boleh, tapi dia berhenti awal. Dikira orang ini orang yang tidak belajar di sisi syariat. Termasuk dia juga orang yang jahil, yang tidak dimaafkan. Kalau dia buat kesilapan, tak dimaaf. Berbeza dengan tuan-puan, orang yang belajar, Allah berikan keistimewaan kepada dia. Kalau dia buat kesilapan, sedangkan tempoh dia belajar normalnya orang tak boleh, dia tetap tak boleh teruskan kesalahan dia untuk diri dia, boleh. Inilah yang apa nama kita sebut dulu. Banyak gain. Ada gain walado. Ada gain bismillah pun ada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang bak, hilang. Tak tahu dia lempar kat mana bak. Punya nak cepat bismillah. Macam-macam. Adakah dia dimaafkan? Tengok. Kalaulah dia jahil dimaafkan, dia sah bacaan dia dan sah solat dia. Tapi kalaulah dia jahil yang tidak dimaafkan, maka tidak dimaafkan kesalahan dia. Wajib dia qada solat dia. Walaupun bertahun-tahun solat dalam keadaan Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar yang memanjangkan huruf alif, tetap dia mesti repeat, mesti qada solat dia. Kenapa? Di sisi syariat, di sisi Allah Ta'ala, Allah menganggap dia ini tidak sah solat dia. Baik, insyaAllah tuan-tuan kita akan sambung bulan depan. Jadi sebab itulah di bawah itu
maka termasuk orang yang sengaja membanjakan huruf ba. Jahil dengan tak belajar, jahil dengan belajar tapi tak sampai tempoh yang normalnya boleh, dia berhenti awal, dianggap di sisi syarak termasuk orang yang sengaja melakukan kesalahan memanjangkan huruf ba. Kenapa? Kerana cuai daripada mencari ilmu asas tentang cara membaca dengan betul. Dikira di sisi syarak termasuk orang yang sengaja membaca dengan cara yang tidak betul. Maka tidak sah, haram dan wajib diulang bacaannya dan wajib qada salatnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung bulan depan dalam terma yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9, 4 kita ekspreskan. Sebab dia mudah, cuma satu poin saja kita bulan depan kita akan bincang. Dalam 4 itu semuanya mudah, hanya satu saja yang kita fokus, iaitu mesti diperdengarkan di telinga. Itulah antara syarat yang popular. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.